Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada wama nahakum anhu fantahu, ahli sunnah menambah lagi satu untuk mengukuhkan maksud wama nahakum anhu ni, dikuatkan lagi dengan satu kaedah, iaitu kaedah ilmu hadis. Ini kaedah Quran. Quran menegaskan bahawa apa-apa yang Rasulullah larang itu saja yang tak boleh dilakukan. Tapi Wahhabi sudah tukar, kebaikan yang Rasulullah tak contohkan haram dilakukan, akan lari jauh. Asasnya pun sudah lari. Jadi cabang-cabang hukum tentulah lebih besar kesannya. Ini ditambah lagi dengan satu kaedah hadis yang mereka langgar. Mereka mengaku ahli hadis, buat kampung sunnah, tapi mereka sendiri melanggar asas kesimpulan yang dianggap sebagai salah satu asas ilmu hadis yang dipahami oleh ramai ahli hadis, diterangkan oleh tokoh-tokoh hadis di zaman dulu sampailah sekarang. Apa kaedahnya? Kaedah dalam ilmu hadis, tuan-tuan, kalau dalam Quran tadi, apa-apa yang Rasulullah larang, maka hendaklah kita tinggalkan. Tak boleh buat. Kalau buat, berdosa. Haram. Kaedah hadis, ini dikuatkan dengan satu kaedah hadis yang terkenal. Apa dia? Dalam bahasa Arabnya, ya. At-tarku laisa bihujjatin. At-tarku laisa bihujjatin. Apa maksudnya? Kebaikan yang Rasulullah tak buat tak boleh dijadikan hujjah untuk mengharamkan perbuatan tersebut. Jadi kan Wahhabi guna hujjah, ini Rasulullah tak buat ni, Maulid Rasulullah tak buat, itu hujjah tu tak boleh diguna. Jadi inilah punca penyelewengan hukum hakam di dalam pandangan Wahhabi. Pertama, mereka telah meninggalkan ayat Quran wa ma nahakum anhu fantahu. Yang kedua, ditambah lagi mereka telah meninggalkan, mengenempikan kaedah ilmu hadis at-tarku laisa bi hujjatin. Sesuatu kebaikan yang Rasulullah tak lakukan tidak boleh dijadikan alasan haramnya perbuatan itu. Banyak, tuan-tuan. Antara yang besar apa dia? Kitab Quran. Kitab Quran. Quran. Ini Rasulullah tak buat. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, Quran semua di dada, ya, hafal. Jadi macam mana? Rasulullah tak contohkan Quran, tak tulis pun. Sebab itu bila sesudah Rasulullah wafat, ada usaha-usaha sahabat nak tulis Quran. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Akhirnya di zaman Uthman, Quran tu ditulis, ya. Kerana disebabkan ramai orang-orang hafal Quran ini dah mati dalam perang. Jadi dibimbangi satu masa nanti dah tak ada orang hafal Quran. Kerana itulah zaman Khalifah Uthman, Quran ini ditulis sehingga sempurna. Ini mengambil masa, ya. Mula-mula gundul tak adalah baris-barisnya. Lama-kelamaan siap sampai sekarang. Jadi naskah Quran yang ada pada kita ni Rasulullah tak contohkan. Kalau ikut Wahhabi, haramlah. Sebab itulah dalam hidup zaman moden ni banyak perkara yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ikutkan kaedah mereka itu, semua tak boleh lah. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, itulah, ya, punca utama mengapa pandangan Wahhabi dalam bidang hukum hakam halal haram sangat berbeza dengan pandangan mazhab-mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Tapi mereka mendakwa mereka tidak berfaham Wahhabi, tapi mereka mendakwa mereka berfaham Hanbali. Memang ada yang sama dengan pandangan mazhab Hanbali, tapi banyak juga yang berbeza. Memang siapa yang selalu mendekati pandangan Wahhabi dalam hukum hakam, memang banyak perbezaannya. Jadi saya fikir cukuplah pada pagi ini sebagai bekalan penting bagi kita, supaya kita dapat tahu dengan jelas dan yakin perbezaan pandangan Wahhabi dengan ahli sunnah wal jamaah dalam hukum hakam fiqh. Sebab itu selalu bercanggah. Macam kita berwirid lepas solat, Wahhabi tak buat, ya.